Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hikmah yang ke-67. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Qallama takuna al-waridatul ilahiyatu illa baghtah li'alla yadda'iyaha al-ubbad biwujudil istidad. Jarang sekali terjadi kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan secara mendadak, tiba-tiba, supaya tidak ada yang mengaku bahawa dia mendapatnya kerana telah mengadakan persiapan untuk menerima kurnia itu. Ini beza antara manusia dengan Tuhan. Manusia biasanya janji. Kita cakap dengan anak kita, kita kata, "Mak, abah nak beli motor kat awak. Motor SYM." Oh, dia pun suka. Dia royak kawan dia gini. Tengok sehari tak beli lagi, seminggu tak beli lagi, sebulan tak beli lagi. Tapi riuh dah. SYM. Akhir sekali 4 bulan baru beli. Maknanya jangkaan dia tu lain dah, sebab dia telah survey dah banyak lagi motor Suzuki, Honda, BMW, lain dah kepala dia. Lepas tu tengok kawan-kawan dia lain. Itu biasa, itu janji manusia. Yang kedua, kalau kita tengok janji Tuhan ataupun kurniaan Tuhan. Kurniaan Tuhan ni dia datang ngejut. Banyak kali kita selalu kata tak sangka. Tak sangka. Hang begitu teruk dulu, tiba-tiba jadi ni dah. Masya Allah. Yang tak sangka. Jadi jarang sekali kurniaan Tuhan ni dalam bentuk yang boleh dijangka, tapi banyak yang tak disangka. Supaya apa? Supaya orang yang dapat tu dia tak dakwa ni kerana usaha aku, tapi ini kerana kurniaan. Dia kata aku telah buat persediaan untuk dapat. Banyak orang buat persediaan. Ni orang nak buat persediaan Olimpik 2020. Tengok-tengok batal, tak boleh buat. Contohlah, tak boleh buat. Sedia 4 tahun, sedia 3 tahun. Oh, budak nak ambil SPM, sedia. Kadang-kadang kita baca betul-betul lah orang-orang yang hebat ambil SPM lah sebagai contoh. Sekolah biasa je. Kadang-kadang dia pun tidaklah buat persediaan sebagaimana orang lain buat persediaan sungguh ni untuk siang, pagi, petang, siang, malam. Tak, tapi dia terbaik. Sebab ia kurniaan. Cuma kita baca rekod dia, mungkinlah dia rajin sembahyang, dia berdoa, dia ni, tapi dia pun sendiri bila kita tanya, dia menjadi pelajar terbaik seluruh Malaysia SPM tahun ni. Dia sekolah biasa je. Adakah adik jangka adik akan menjadi pelajar terbaik seluruh Malaysia? Akhir kata tak. Kawan-kawan saya ramai cerdik lagi, duduk MRSM, duduk sekolah sains, duduk sekolah kluster. Kluster ada 2 lah. Dulu kluster sekolah-sekolah cerdik ada kluster, sekarang ni kluster COVID. Macam-macam kluster, orang duk sebut kluster. Bagi, tak apalah. Jadi dia sendiri kata saya tak sangka, tapi Allah bagi rezeki. Tengok. Tak sangka dia sebagai yang terbaik. Allah bagi. Jadi yang ini menunjukkan kepada kita bahawa waridat ilahiyah ni jarang orang duk sangka. Dia datang mengejut. Selalu kita gunakan Allah. Tengok. Tapi sebenarnya apabila seorang itu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, seorang tu dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia sentiasa ibadat, dia sentiasa mohon, biasanya arah positif tu banyak berlaku pada dia.
Arah positif tu banyak berlaku. Jadi orang pun rasa tak terkejut. Oh betul dah, patut pun, memang sesuai sangat, memang giam. Sebab nampak arah-arah positif. Oleh kerana itu kita katakan bahawa al-waridan al-ilahiyah ni jarang berlaku. Jarang berlaku secara ikut rekod, tak. Ikut biasa, ikut persediaan gini, tak. Dia datang mengejut. Ini kebanyakan. Dia datang mengejut supaya manusia tak mendakwa ni sebab akulah, ni kerana akulah. Dia tak akan timbul isu macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok banyak orang-orang yang mendapat kebaikan dan kelebihan, biasanya dia datang dalam bentuk orang tak sangka. Macam kampung kita, tempat kita, ada seorang tu, orang kata kaya dia, ya Allah. Dulu orang biasa je. Cek betul dia kaya. Cek kenapa dia kaya? Rupa-rupanya antara perangai dia ialah dia selalu ke masjid, selalu tolong orang, selalu buat baik kat orang. Oh, jadi Allah bagi kat dia satu. Dia pun tak sangka Allah bagi kat dia. Akhirnya dia jadi macam tu, kaya. Contoh, kita baca pula, kita tengok pula orang-orang yang naik pangkat tinggi. Orang naik pangkat tinggi, kadang-kadang kita tengok KSU ataupun hak ni hak peringkat federal, hak peringkat negeri biasanya senior lah, tua-tua. Hak ni hak muda-muda naik. Tengok umur baru 42, 43 tapi dapat turus 2, turus 3, tinggi dah. Lebih pada jusa, kita tengok nampak biasa. Tapi bila kita baca track record dia daripada kecil lagi, nampak bintang dia tu. Walaupun dia orang tengok biasa, tapi kerja dia smart, dia boleh buat kerja, dia boleh selesai masalah, dia boleh gini, dia nampak PR baik dengan orang, dia ni. Oh, kata hebat. Saya duk tengok, saya ni bukan orang yang pandai dalam bidang kewangan ataupun bisnes duk lalu. Saya duk tengok bila ada sahabat kita duk deal, bincang isu wakaf dengan Menteri Kewangan semalam. Bincang. Kita tengok bila bincang tu mudah. Sebab sama-sama faham. Sama-sama faham dan sama-sama reti. Dan tu dapat. Dapat untuk, kalau tak dapat ya tidak ayah dah cukup kita susah pula ni. Tapi nampak idea tu nampak okey. Jadi di situ saya nak gambarkan pada kita bahawa ada orang-orang yang Allah jadi dia ni, dia menuju ke arah tu. Naik hebat macam tu. Cuma ada jenis bakat terpendam. Bakat terpendam ni orang tak nampak, tiba-tiba baru orang nampak. Macam Khalid Al-Walid. Dia memang gagah, tapi dia biasa dulu. Sejak berlaku perang Mu'tah dengan cara dia boleh menggerhanakan kemenangan Rom, akhirnya mencatatkan seri ataupun ibarat macam boleh menang lah, sebab 3,000 lebih lawan hampir 200,000. Mana ada dalam sejarah boleh buat macam tu. Tapi Islam telah buktikan. Khalid Al-Walid, masa tu Nabi sebut saifum min suyufillah sallahullah ala aduwih. Dia merupakan pedang daripada pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada musuhnya. Tengok, siapa orang kafir, panglima tentera kafir yang tertawang akhirnya masuk Islam, tanya dia, wahai Khalid, benar ke kamu dapat pedang daripada Tuhan?
Kami dengar macam dia kata tak, maksudnya lain, dia terang. Tapi barakah tu nampaklah dulu. Oh, tu hebat tu. Orang nampak. Muhammad Al-Fatih kurang 23 tahun usia, boleh buka kota Konstantinopel. Tak pernah termimpi anak kita duk main WhatsApp je, berasak gitu je, cicek. Tapi dia punya otak sejak 14-15 tahun lagi, otaknya nak buka kota Konstantinopel. 9 kali percubaan. Bos-bos tentera dia nengung, tak boleh, dengan sikit tak boleh lu. Tak boleh, gerung kuat, tak boleh, kos tak boleh. Ngamuk dia. Tapi bila dah dapat sampai sekarang catatan sejarah, orang baca. Saya ada baca satu WhatsApp, tapi betul tak, kena cek balik. Dia kata Sultan Muhammad Al-Fatih pernah hantar surat kepada Raja Melaka. Wallahu alam, kena cek balik lah. Nak ceritanya macam mana tiba-tiba nak tengok naik. Bila buka Hagia Sophia, alhamdulillah sebulan lepas buka pula Hagia Sophia. Hagia Sophia orang kata masjid kita tukar jadi gereja, gereja tukar jadi masjid. Tapi dapatan mula dah tunjuk dan dedah dah bahawa isunya bukan tukar. Isunya Muhammad Al-Fatih telah beli daripada pemilik tu. Beli. Faham tak mana beli? Bukan pergi rapah, pergi beli. Lepas beli tu dia buat. Beli ni, hamba beli, hak hamba lah. Hamba nak jadi apa, ikut mana hamba lah. Macam sebahagian daripada orang-orang kaya sekitar tahun 80-an, 90-an, beli beberapa gereja di Eropah, dia tukar jadi masjid. Ada tak? Ada. Beli. Bila beli ni, isu dari segi undang-undang pun tak ada masalah. Dah dari segi ni. Sekarang dia beli. Bila dia beli, siapa punya? Sultan Muhammad Al-Fatih punya. Lepas tu, dia tukar daripada situ menjadi masjid. Inilah yang disebut oleh ramai tokoh-tokoh ulama dan juga mengikut keratang surat-surat perjanjian yang menunjukkan bahawa isu bukan rapah. Itu beza. Isu bukan rapah tapi isu beli. Beli kemudian dengan menjadi hak milik dia, dia tukarkan pada itu. Begitulah. Jarang sekali kurniaan-kurniaan Tuhan datang mengikut cara ni, tapi dia datang cara mengejut. Dan perkara yang paling penting, kita syukuri kepada Allah, kita doa kepada Allah, dan kita sentiasa infak pada jalan Allah, tolong agama Allah. Maka itulah cara kita balas dengan nikmat yang Allah kurniakan secara mengejut. Wallahu a'lam.